Lalu dia mengatakan Allah maghfirna bi hasyidah. Besok pagi orang tu mati tuan-tuan. Bila dia minta hal keadaan urusan serahkan kepada Tuhan, orang tu mati. Besok dia pergi berdakwah lagi. Tiba-tiba hal keadaan orang tu tak ada. Maka dalam keadaan dia minta serahkan kepada Tuhan, maka meninggal orang tu lagi. Masuk hari ketiga, hal keadaan dia dakwah lagi orang. Orang tu negara, berserah kat Tuhan, padam orang. Masuk hari keempat, lalu Allah bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Lalu setengah daripada hal keadaan dalam tuan-tuan baca dalam kitab Qisasul Anbiya yang terdahulu, berpunca daripada mereka yang terbunuh di antara 3 orang yang mati dalam keadaan 3 orang yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ini, ialah sebagai tuntutan bagi di antara gantian bagi korban. Setengah kata pendapat ini, seperti mana di antara denda yang dikenakan kepada para nabi dan nabi-nabi, didendakan di antara Nabi Allah Yaqub AS itu, berpunca dalam keadaan menyerahkan urusan anak-anak itu kepada anak-anak yang lain. Menyerahkan Yusuf itu sehingga Yusuf AS berserahkan keadaan anak-anak ini kepada kamu. Perkataan itu dipegang oleh Tuhan. Lalu Allah mengatakan, kenapa tidak diserahkan dia kepada aku? Seperti mana kisah Yusuf yang meletakkan di antara kepercayaan dia kepada hal keadaan kepada tukang masak untuk lepaskan kepada penjara. Lalu Allah bertanya, kenapa tidak berserahkan urusan itu kepada aku? Setiap Nabi ini dia ada kes-kes dia. Tetapi setiap kes dia tak ada besar sangat. Umpama di antara kesalahan berpegang, Sayyidina Sulaiman AS ketika dalam keadaan dia naik di udara, ketika angin bawa dia dalam keadaan terbang, lalu baju dia ni berkibar-kibar. Lalu dah hal keadaan pada ketika itu, dia berceritakan betapa cantiknya baju. Lalu di antara Allah mengatakan, adakah di antara ada sesuatu yang secantik selain daripada Allah? Adakah manusia akan tak nampak bagaimana terjadi jamal ketuhanan? Allah perintahkan ini turunkan dari Allah SWT. Ini kisah dia lah. Kalau kisah Nabi Ibn Sulaiman, dia nak buat satu kemegahan di mana nak membelanja seluruh daripada makhluk makan, maka dihidangkannya di antara makanan di tepi laut. Nak makan sedap, makan tepi laut. Dan dengan perkataan terlupa pada insyaAllah, Allah perintahkan satu ikan yang besar yang dia harapkan makanan itu dimakan oleh ratusan ribu manusia. Tiba-tiba Allah perintahkan seekor ikan selesaikan seluruh daripada makanan dengan sebab satu insyaAllah. Nabi Sulaiman bila dikurniakan dia dalam keadaan 200, dalam keadaan berjanji untuk mendatangi 200 daripada isteri dia. Kemudian dalam keadaan mengharapkan daripada 200 itu akan menjadi ibadah tentera Islam. Dia terlupa pada insya-Allah yang melekat satu ni. Kisah ni bala-bala ni, kisah wali-wali. Kisah para nabi. Nak cerita asal daripada manusia ni tuan-tuan, dia Allah Taala tarik dia dengan cara yang luar. Allah bagi makan, Allah bagi rezeki, Allah bagi rezeki zahir, Allah bagi rezeki batin. Kan tarikan tu kan mencukup senang. Tapi manusia akhirnya dalam keadaan dia berjaya, ada kalanya berjaya pada penarikan zahir dia, tapi dia tak berjaya pada tarikan batin. Kalau contoh, maknanya contoh, Allah bagikan duit, maka hal keadaan Allah bagikan rezeki, Allah bagikan anak, Allah bagikan bini, Allah bagi kenderaan, Allah bagi tanah, Allah bagi rumah. Maka kau naik dengan tangga yang syukur lebih senang, naik tangga syukur lebih mudah. Jangan sampai Allah tarik dengan tangga yang kedua, yakni suruh naik juga dekat Allah, tapi dengan tangga sabar, yakni melalui penyakit dan baru. Faham? Mana nak pergi ke mana? Di dua saja di antara jalan. Jalan hidup atas dunia ni, pintu yang paling banyak tu buka dua je lah. Yang pertama pintu syukur, yang kedua pintu sabar. Bila Jibril AS datang, yang Muhammad tunjuk pada satu bukit yang pandai untuk apa jalan, untuk Allah jadikan di antara bukit ini menjadi emas untuk belanja harian kau. Maka jawab Rasulullah, berpadalah di antara yang Jibril, 1 hari aku makan, 3 hari aku tak makan, 3 hari aku makan. Kenapa ya Muhammad? 1 hari aku makan, Allah ajar aku bersyukur. 3 hari aku tak makan, Allah ajar aku cara bersabar. Ini cara di antara datangnya yang Allah ajarkan diam-diam. Kalau orang tanya pentas apa yang paling banyak, persembahan apa yang paling banyak yang manusia perlu di antara tarikan di atas pentas dunia, yang pertama pentas syukur. Kalau tidak, keadaan Allah suka muzik yang lain, dia kena naik dengan pentas sabar. Pentas syukur didatangnya dengan nikmat. Kalau bahaskan nikmat mana? Nikmat zahir itu senang je bang. Nikmat zahir ni kau makan, kafir pun makan. Kau apa kau dapat kakek gempuk, kilang empuk, kafir pun dapat. Kau dapat rumah besar, kafir pun dapat. Kau dapat tidur nyenyak. Binatang pun tidur nyenyak. Kelawar. Tidur siap bergantung ni. Kelawar tidur kan tergantung. Kita tidur terlentang, dia tergantung. Keadaan apa nikmat? Nikmat
masa zahir tak pakai kan, tak cukup kita. Kita pakai nikmat batin. Dulu sejak bila kau minat sebenarnya? Sejak bila kau minat pakai kopiah? Sejak bila kau minat simpan jenggot? Sejak bila kau minat pakai jubah? Sejak bila kau rajin datang masjid? Sejak bila kau suka sembahyang berjemaah? Sejak bila kau suka duduk dalam majlis ilmu? Yang terakhir sekali, sejak bila ataupun dah ada ke belum Allah bagi kau minat untuk memahami agama? Faham tak? Yang salah faham. Ada orang rajin belajar tapi bukan nak mendalami agama. Sekadar datang ni untuk belajar. Tapi di antara pengetahuan, nak tujuan di antara hikmah di sebalik kejadian syar'i, dia tak pernah fikir lah sebab. Kalau dia fikir lah, kalau dia berfikir banyak cerita dia lagi. Bila nampakkan di antara nikmat yang bentuk zahir, bentuk macam tu, dah menjadikan kesyukuran. Belum lagi kita menjadikan kesyukuran. Daripada dulu kita jahat, tiba-tiba kita baik, tak pernah tunjuk kesyukuran. Tanda zahir dia maka lafazkan Allah, dulu aku berbahas, kemudian kau tarik. Allah, dulu aku leka, kemudian kau ingatkan. Allah, dulu dalam keadaan aku terheret dengan dunia, maka kau peringatkan. Allah, dulu aku ikutkan pada segala di antara tunduk kehendak nafsu, tiba-tiba kau terangkan. Allah, dulu dalam keadaan aku tak minat. Oh, ceritakanlah, itu tanda penzahiran syukur. Barang siapa yang membukakan pekung, cakap orang Melaka pekung. Kalau siapa yang boleh bukakan aib ni dengan Allah, Allah akan bukakan pintu rahsia untuk dia. Kau bukakan rahsia kau dulu, baru Allah bukakan rahsia dia. Apa rahsia dia? Allah, dulu aku bawa tunang aku naik Bismah. Naik apa? Naik Bismah. Kau naik kancil dah boleh tahan lagi. Duduk sebelah sebenar. Ni naik Bismah. Kau bayangkan perempuan naik Bismah. Lepas tu kaki pula nak letak ke mana? Takkan nak letak kat kepuk yang gemuk tu. Bubur dia. Dia nak letak ke mana? Nak duduk depan berdiri. Tak boleh. Bismah. Motor Bismah. Takkan kau tak ingat. Cuba buka album kau. Yang kau ambil gambar kau kat dagu atau meter. Kau ingat lah. Cuba kau ingat baliklah yang tua-tua ni. Tahun 60-an ni Bismah. Kau pada mata tu, aku tahu benda tu dosa, tapi aku buat. Aku tahu benda tu salah, tapi aku lakukan. Aku tahu benda tu dalam keadaan kau yang melihat, tapi aku masih melihat. Aku masih lakukan. Aku tahu ya Allah bahawa tak ada nikmat melainkan nikmat kau. Aku gunakan nikmat kau ke arah maksiat. Yang aku tahu, kena cerita. Jangan tak cerita. Pasal manusia tu dibuat macam tu. Salah satu di antara kubur besar manusia ni apa dia? Bila tak ada kata dia nak buat maksiat, dia lari daripada pandangan manusia dan dia tahu benda itu berdosa. Hal kadang dia lakukan pula, hal kadang seolah-olah dia mengatakan buat maksiat ni jangan lakukan depan mata manusia. Hal kadang pada hak Allah, seolah-olah dia rasa benda itu ringan. Lalu dia melakukan maksiat, dia terlupa pada tilik besar Tuhan. Ini habis. Bila orang ada waktu orang tanya siapa orang yang paling besar dosa dalam dunia ni? Orang tauhid. Orang tauhid kalau lakukan dosa, awal. Pasal hal kadang dia ada ilmu. Orang ada ilmu ni kalau ada lakukan maksiat, dia punya hal tak ada kata azab dia berganda. Dia tak sama macam orang jahil. Orang jahil tak ada masalah. Dia minum arak betul. Tak boleh haram. Ini kau tak tahu. Aku tak tahu. Tak malu nasu'a bijahalatin. Orang yang melakukan maksiat hal keadaan bijahal dengan cara tak tahu. Ya orang lain yang tahu-tahu ni lain balak. Wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih summa a'rada 'anha innal mujrimina muntaqibun. Siapakah bapa bagi segala kezaliman kata Tuhan? Azlamu isim tafdhil digunakan situ. Apa dia? Mimman zukira bi ayati rabbih, yang telah diberikan peringatan daripada ayat Allah, summa a'rada 'anha, dia berpaling. Ini boleh tengok. Pernah tengok? Kalau tak ada kata, budak-budak sekolah menengah ni yang tak mengaji, dia tengok aurat perempuan, kemudian dia tengok-tengok, dia bernafsu dalam bentuk demikian, itu satu section. Yang dah tua-tua macam kita ni, dah tahu hukum, sengaja dalam keadaan tengok, dah tahu hukum, hal keadaan tumpukan pada maksiat, dah tahu hukum, tengok sampai berlari-lari, dah tahu hukum, sengaja melakukan demikian. Bala besar dia ni lagi apa dia? Yang pertama, azab di akhirat dikena berganda sebab dia dah tahu. Memang zukra bi ayati rabbih, dia dah tahu benda tu. Yang kedua, bila orang tua peringkat 40 tahun, dia melakukan maksiat, dia tak kena bala-bala sampai bala-bala dia tu ada jenis, ada beberapa jenis bala. Antara bala yang pertama, yang bersabit kes dengan perempuan ni tuan-tuan, Allah sekat rezeki. Bantu Allah nyatakan barang siapa yang terbabit dengan zina telah wajib ke atas aku menyekat akan rezeki. Itu orang terbabit dengan zina. Bro pada zina, apa tengok pada
rezeki. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan, hal keadaan bagaimana di antara Allah Ta'ala, hal keadaan aku sakitkan tubuh badan mereka, hal keadaan disempitkan akan rezeki mereka, lalu aku letakkan di antara kerisauan daripada hati mereka. Salah satu daripada kes yang paling rendah dikenal pasal apa? Banyak bercakap pada perkara yang sia-sia sahaja. Itu dalam hadis kursi. Siapa yang tak nak badan dia disakit-sakitkan, siapa yang tak nak rezeki dia disempitkan, siapa yang tak nak dihilangkan keterangan daripada dia, keluarkan daripada bercakap perkara-perkara yang tak berapa ada kamusa. Maka Allah tarik yang pertama dengan tanda syukur. Pada tanda syukur pandang, syarat di antara orang yang nak dapat talazuzan, berlazat-lazat dengan asyikan orang yang asyik dengan Tuhan dia pergi dua perkara. Yang pertama, tukarkan dulu roh dia dengan roh Muhammad. Kemudian yang ketiga, hal keadaan menangkan seluruh bagi wujud dia dalam hal keadaan wujud Allah. Maka selesai masalah dalam bab batin. Baik, contoh. Mula-mula Rasulullah dulu. Nah, ini pun mula Rasulullah. Rasulullah ni pada hak dia, hak kita, hak Rasulullah ni hak dia pada kita, pada roh. Roh tu merupakan barang yang ditajadikan daripada nur Rasulullah itu sendiri. Awaluma khalaqa ya Jabir nuri. Awal-awal yang dijadikan oleh Allah Ta'ala nur itu. Maka bermusiklah nur Rasulullah ni dalam keadaan dikelilingi syurga beribu-ribu tahun. Sebelum dalam keadaan ditajadikan bagi Muhammad, yang awal kejadian nurnya hal keadaan akhir pada tugas kerasulan dia. Muhammad, kita daripada nur Rasulullah ni dijadikan seruh pada seluruh orang-orang yang beriman, roh sekali para nabi dan roh sekalian daripada orang mukmin. Nah, bagi tahu yang kat luar ni, yang tercipta daripada air, api, angin dan tanah ini merupakan basyariah yang mengikut naluri bagi kejadian Adam. Yang di dalam ni barang yang ditajadikan daripada nur. Nur itu merupakan di antara barang yang disilalkan, yang dibayarkan daripada hak Rasulullah itu sendiri. Hak Rasulullah, nur yang ada pada Rasulullah itu merupakan barang yang ditajadikan daripada nur zat Allah Ta'ala. Faham ni dulu? Kena faham dulu. Luar ni bapak dia adalah Adam. Yang dalam ni bapak dia adalah Rasulullah. Maka Rasulullah dia ceritakan apa dia? Ana abul arwah wa Adamul abul bashar. Aku bapak bagi segala roh, Adam bapak bagi segala kemanusiaan. Baik. Faham betul tak? Apa syarat bagi orang yang nak dapat Rasulullah, yang nak jumpa Rasulullah, orang yang nak mimpi Rasulullah, orang yang nak dapat syafaat Rasulullah, orang nak jatuh kasih pada Rasulullah, orang yang nak duduk dalam litupan cinta Rasulullah? Maka syarat yang pertama di antara ayat yang saya katakan tadi, wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sekiranya kamu mencintakan kepada Allah, maka ikut oleh kamu akan aku. Syarat bagi orang yang nak berdamping dengan Allah, persalinan bagi roh, hal keadaan roh dia ada dalam batin itu tadi, bagi hak yang ditajadikan bagi hilal, bagi bayangan Rasulullah, nur Rasulullah ni tadi, dia nak dijiwai kembali balik seperti mana jiwa Muhammad. Setakat orang keluar air tawar ni nak jumpa dengan roh dia, jangan. Kecuali roh tu tenggelam dulu dalam lautan kasih Muhammad. Sebab dia kata padaannya, wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Hal keadaan fattabi'uni, kau sambut lagi cabaran fattabi'uni, dia jawab yuhibbukumullah, nasaya kamu akan dikasih oleh Allah Ta'ala. Itu syaratnya. Nak kasih ikut Nabi dulu. Saya dah bagi tahu berapa tahun lepas sudah bagi. Saya rasa saya dah cerita pada tuan-tuan tahun 69 dulu. Dalam 69 tu saya datang, saya ceritakan tuan. Maksud saya kita dia nak tukar roh, dan nur tu tukar dulu. Bangun tidur. Kalau bangun tidur, bini tak pegang hutan, ada pegang hutan. Faham dah baca doa tidur, bangun tidur, ada. Tak ada lagi pergi baik. Tak ada. Dia bangun tidur, dia teringatkan Nabi, dia ingatkan apa Nabi baca. Lalu dia berkata dalam hati, Alhamdulillahillazi at'amana wa sa'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nur. Baca dalam hati tau. Jangan baca luar, biar tak. Dengan dalil basi dia, dengan mulut berbau memuji Tuhan, maka orang tasawuf tak terima. Orang fiqh terima. Orang tasawuf tak boleh terima. Pasal kaji betul orang yang asyik dalam Quran ni banyak cerita ni. Kadang-kadang berlepas makan petai, lepas tu terus pergi baca Quran. Kadang-kadang berlepas makan bawang, terus pergi baca Quran. Kadang-kadang mulut masih berbau lagi, terus baca pada Quran. Kadang-kadang ada makanan terselit kena gigi, terus baca Quran. Kalau tak ada, bunyi.
Air. Jadi air. Water. Bukan cakap orang putih kau faham. Air. Ada. Mana wujud? Kau. Nak Tuhan. Perkataan. Asal perkataan A dia keluar. Lepas tu tengok. Dia jadi macam-macam kalimah. Dia bila cakap Zalikal Alkitab La Raiba Fi. Kalimah itu disusun dan tersekat-sekat macam tu. Rupanya bila kalimah itu dibaca dalam keadaan sempurna, dia merupakan laluan terjadi bagi kalam Allah. Kalau kau ambil Quran tepi Yasin letakkan tepi jaman, orang kata berdosa jatuh di haram. Orang lalukan dekat Al-Quran, dekat mulut yang berbau, hal keadaan yang tak jaga peradaban, lagi pun tak nampak. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran tu lalu sini. Ayat Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia lalu. Tempat laluan Quran tu dia nak dalam Mesir. Sebab tu orang tanya kata Mesir kepada Syekh Jalil Al-Bistami rahimahullah ta'ala, apa di antara amalan yang Tuhan bagi pada keadaan istiqamah sampai penghujung daripada hidup kau? Dia kata tak ada apa yang cuma aku kekal dan aku kuasa kalau tak buat rasa aku macam rasa bersalah. Apa dia gaya wahai Syekh Yazid? Yakni bila aku nak membaca dan nak sembahyang, aku akan berkumur 3 kali. Apabila aku nak baca Al-Quran, aku berkumur 3 kali. 30 tahun dia beramal. Setiap kali nak baca Al-Quran dia berkumur, tuan-tuan. Faham? Lepas isyak rokok, pom macam Dayak lepas lapar, dia pun baca Auzubillah. Jadi pasal jaga adab, laluan Quran lalu dekat situ. Komo pun tak jadi juga. Dia kena makan sedikit makanan, kena makan sikit untuk menghilangkan bau mulut dan juga bau dan angin nafas daripada perut. Boleh faham? Itu ayat Quran. Maka didatangkan daripada ayat Quran tu, hal keadaan datang ayat Quran sebut betul, maka hal keadaan engkau nak jiwa dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia tak kata alhamdulillah istighfar itu sebab segala puji bagi Tuhan yang telah membangunkan aku daripada tidurku. Tak, dia tak baca itu. Dia baca ayat tu segala puji bagi Tuhan yang telah menghidupkan aku selepas mematikan aku. Pasal nak tidur pun dia tak ada sahaja aku tidur pada Allah Ta'ala. Dia akan baca dengan nama kau, ya Allah aku hidup dan aku mati. Dia tak ada cerita tidur, tak ada cerita bangkit. Faham? Makna tidur tu dua. Kalau tak ada kata kau tidur tak bangkit, biasa dapatlah pakaian satu set. Ada tocang kat kepala, tocang kat kaki. Itu memang tak ada jual kat shopping. Bilal dia ada pattern tu. Kau tanya Bilal. Pakaian tu lah. Dia ada tocang satu kat kepala, satu dekat kaki. Sepenat boleh tempah sekarang. Tempah online. Bilal online. Boleh. Tempah lah tempah. Kalau tak nak tempah pun jangan 60 tahun. Ni kena belilah kain kapan. Siapkan kain kapan. Duduk kat rumah. Letak. Takut hari kita mati stok masjid tak ada kedai tu. Tutup. Takkan nak bungkus dengan kapet. Beli satu. Tak kat rumah. Malam-malam beramal buka kirai badut badan. Allah. Inilah pakaian aku yang tahir. Allah. Inilah pakaian yang menukarkan alam dari pemindahan alam daripada dunia kepada barzakh. Allah. Inilah kekapan yang menjadi saksi aku dia ke hari akhirat. Allah. Macam tu lah dia. Ambil kekapan tu try. Beli dulu. Ataupun buat gila-gila. Mula-mula malam ni kau kapan dengan bini kau apa? Pasangkan kekapan gila. Loh, baca. Wahai isteriku, apabila datang jumpa dekat. Okey, buatlah. Besok kapankan laki pula. Akak kapankan lepas isyak tu kapankan. Lepas tu buat terlupa tidur. Apa dia? Buat terlupa tidur kan kena bangun pun hantar kain kan gitu. Ambil kain kapan. Taburkan kapur bagus. Yang terbaru ni dia orang cerita saya di dalam daerah Kajang. Bila orang masuk dalam tarekat ni, digali lubang kubur, dibaringkan, lepas dimandikan kawan tu dengan air kubur, dibaringkan dalam kubur. Bila air dalam kubur, dia tak tutup kubur tu. Cuma dia tutup dengan kain nipis di dalam betul. Lepas tu diijazahkan tarekat di dalam.
Syakat hari ni, saya lah syakat hari ni dalam pertubuhan tarikat. Kata pesan dia cukup main kuat pada budak-budak muda dengan ahli maksiat. Syakat ni lah. Biasa Al-Basri kalau tak ada kata dia terlanjur dalam bab macam tu, dia akan ambil tanah, dia akan lonjong-lonjong kepala dia dengan tanah. Ya Hasan, kau datang daripada tanah, kau akan kembali balik kepada tanah. Dia akan menangis melawak sepanjang malam. Tu Hasan Al-Basri wali sahab. Ya. Kita teringat dosa tahun 60 pun, joget pun, ye bukan menangis, senyum seorang. Boleh? Dia teringatkan dosa dia buat joget pop ye tahun 60-an. Bukan dia sedih, dia senyum seorang. Lepas tu dia cerita, masa tu zaman bujang dapat joget dengan markah-markah dengan awet. Seronok lah. Ingat menyesal, seronok. Seronok, kau jawab. Itu kau jawab sendiri lah, boleh? Istilah orang guna, seronok lah, seronok. Ambil tanda syukur pada ketika itu, ambil di antara tanda hakanan naik dengan tanda syukur, maka dia senang. Bila dalam keadaan dikurniakan nikmat, dapat nikmat, kau pandang lagi Tuhan. Pandang lagi Tuhan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ta'ala nikmat itu datang daripada Allah. Semalam saya dah terangkan sebahagian daripada tuan-tuan. Antara cara-cara bersyukur. Orang syariat ini dia bersyukur. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Dia makan, dia syukur kepada Tuhan bagi dia makan, bagi dia minum. Adapun orang tarekat pada ketika dia makan, dia tak pandang di antara rambut itu. Dia akan pandang bahawa nikmat ini sebenarnya tidak ada milik manusia, melainkan nikmat itu adalah nikmat Allah. Ini cara orang tarekat bersyukur. Maka dia makan pada ketika itu kerana memandang nikmat itu mutlak datang daripada Allah. Orang yang lebih tinggi daripada kedudukan makan tarekat, dia tak nampak di antara rezeki itu datang daripada yang lain, melainkan datang daripada Allah, melainkan hantaran daripada Allah. Maka dia makan rezeki itu atas dasar meraihkan huluran Tuhan, meraihkan pemberian Tuhan, meraihkan apa yang Tuhan bagi kat dia. Faham? Gitu ya. Bini, bila bini datang, layan baik-baik. Pasal apa? Bukan sebab dia bini kau. Yang pertama, hal keadaan dia merupakan nikmat yang Tuhan bagikan kepada kau. Kau tak nampak huluran jodoh ni melainkan mutlak daripada Allah. Kalau orang tengok dari satu perekat, bila bini dia datang, dia senyum pada bini dia, dia jaga bini dia. Pasal dia tahu tak ada di antara pama bikum nikmatin, tak nampak nikmat jodoh ni melainkan datang daripada Allah. Ada satu golongan pula, bila bini dia datang, dia senyum, dia datang, dia senyum. Kenapa? Keadaan dia kata tak nampak di antara jodoh ni melainkan datang daripada Allah. Kerana dia bergauli akan isteri dia kerana meraihkan barang yang dihantar oleh Allah. Macam mana? Faham tak? Ni baru kita syukur cara macam tu. Baru senang Tuhan tambah. Syukur pada makan, tambah makan. Syukur pada bini, tambah. Aku ingat kau tidur. Kenapa payah nak kahwin dua? Pasal bini yang ada ni pun kau tak syukur. Macam mana Tuhan nak tambah? Balik kan bini datang hantar wain, syukur ya Allah, kau patahkan bini aku macam ni. Walaupun itu kau jawab sendiri lah. Kau jawab sendiri. Terima kasih ya Allah, patahkan bini aku macam ni. Walaupun pakai lagi lah. Boleh? Pakai lagi lah ayat tu. Walaupun begini. Tiba-tiba besok kalau bini kau datang kuliah, dah tak ada lagi dah. Abang bersyukur bukan ikhlas sebab minta Allah Ta'ala tambah lagi satu. Kalau bini dah belajar tak payah. Kadang-kadang orang perempuan ni pun dah belajar banyak, sekedar pandai dia boleh. Tak ada harapan kau boleh. Kalau kawan saya dia kahwin dengan Ustaz, kata, Abang Janang nak kahwin satu lagi. Abang ikut sunnah. Sunnah apa benda bang? Nabi isteri pertama dia tak pernah madukan. Jawab. Jawab kan? Siapa ada ilmu jawab. Itu ada kalanya rugi dekat situ. Kat perempuan pandai menjawab. Okey? Balik dekat, ya Allah, syukur ya Allah, kasih aku bini macam ni. Syukur. Walaupun dah 60 tahun, syukur ya Allah, syukur. Tiba-tiba dia jodoh, dapat pula 70 tahun. Takut kau salah alamat, salah apa. Kau syukur salah alamat. Ingat syukur dapat lagi baik, dapat 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun ni kalau kat 60 tahun ni cukup lah. Kalau kau minang, tanya hantaran
1,000 kata ni, mana boleh 60 tahun sampai harga 1,500 dah lah. Berapa tu? 500. Itu belum habis. Betul tanya dia. Darah tinggi tak? Ada. Tolak 100. Tinggal tak ada. Bila free tanya, kencing manis tak? 2 abang, kencing manis ada, kaki kencing benar. 2 ada. Atau nak kata dah 100. Tinggal 300. Habis. Tengok dia berjalan tutup bengkok. Gaut kah? Tolak ni 100. Tinggal apa? Letih, ingat boleh tenang, lupa lagi tak tenang. Kejap-kejap engkau kelenet, kejap-kejap engkau kelenet. Ingat boleh kahwin 2 dapat beramal, lupa lagi menyup, lagi susahkan. Allah, tengah-tengah baca Quran, bang, nak pitam, darah rendah pula. Apa ni? Hari itu darah tinggi, ni darah rendah. Payah lah ya Allah. Dah tua macam tu, nak ada macam tu, tak ada. Baik kau pergi duduk pondok, beramal duduk kat pondok pun baik. Atau pakai baju hang pergi ikut tablet lagi ikut tablet lagi bagus. Dia ikut tablet daripada kau nak layan ikut tablet 40 hari. On tablet untuk dia boleh keluar 4 bulan jalan kaki. 4 bulan jalan kaki ya. Tak tahu lah apa benda yang didapat daripada benda tu, tak tahulah untuk asyik bagi ni. 4 bulan jalan kaki. Umur semua dah 40 tahun, 50 tahun. Dia jalan daripada Terengganu sampai ke Melaka. Yang lebih lagi power bapak ni lebih lagi canggih. Kalau dibuat 4 bulan tu tak kisah dah. Terjatuh pada 1 Syawal pun di mana masjid dia iktikaf, di situlah dia raya. Itu orang punya lah. Saya tak pertikaikan orang. Itu bagus dia punya berani mujahadah di dalam bentuk macam ni. Allah. Siap. Ini kadang-kadang ada masalah. Apa masalah? Penambahan ilmu tu tak ada. Dia ulang-ulang kitab-kitab dia tu, dia ulang-ulang ta'lim dia. Faraid amal tu dia ulang tu. Prinsip tasawuf, prinsip tasawuf kan. Dia ulang prinsip solat. Dia baca buku-buku yang dikeluarkan Syekh Maulana Ilyas Zakari. Dia duduk, dia baca 2-3 orang tengok. Kan habis kan, ada lihat nak tidur kan, buka balik baca 2-3 hadis. Ta'lim dia buat cara macam. Mana ilmu tu akan berkisar sekitar situ saja. Tak ada perkembangan. Dia macam budak tahfiz lah. Budak tahfiz ni setengah daripada budak tahfiz, bila dia tak pergi pada alim, dia ada kelebihan hafal Quran. Tetapi lagi segi urusan ilmu dia tak. Jadi pelik. Saya syorkan bahawa setiap tahfiz ni kalau boleh ada galangan pusal satu. Kalau tak buat galangan pusal ni, budak tahfiz ni boleh jadi lembab macam tu lah. Dan budak tu lembut-lembut, putih-putih, lembut aja dia. Lembut betul tak ada. Ini bahaya ke? Dia jadi satu bahaya ujian pada pondok-pondok dengan tahfiz-tahfiz. Buatkan satu pusal, kemudian biar budak ni petang-petang, biar dia petang dalam pusal tu, biar nampak sikit jantan dia lah. Okey. Ada main pusal lembut, masukkan dalam pusal. Lepas lagi mau saya kok boleh. Pandai-pandai nak kalah. Sebab tu orang kata ada kelebihan. Kalau tak ada kata ada kelebihan. Kalau tengok budak-budak universiti dia pergi mendaki bukit. Kalau tempat saya tiap minggu ni beratus orang naik pergi masuk gua jalan. 17 gua sampai atas. Yang rendah hutan sini keluar pergi pada hutan ke bawah. Handlekan budak cara macam tu. Kalau tak kes macam tu selalu jadi dekat mana-mana. Kat mana-mana tahfiz sekolah agama selalu kes-kes macam tu dia terjadi. Pasal budak tu tak digentlekan. Budak tu tak ditunjukkan, tak diasuh dia ke arah pelatihan yang hakiki. Budak tu dengan serban dia, dengan serban dia yang besar, dengan jubah putih, kulit putih, lembut pula tu. Dia jadi lembut budak tu. Memang benda tu pun tak diizinkan. Dia nak kena tunjukkan kan. Betul lelaki ni tak boleh pakai pakaian lembut-lembut. Kena pakai kain yang kasar-kasar, baju kasar-kasar. Jangan pakai seluar slack, pakai seluar dengli. Pakai seluar dengli. Di bawah yang 101. Dalam tu tak pakai seluar. Ya, tetapi harga dia gantung. Tapi dia kasar. Nak angkat laki-laki macam tu cara dia. Bukan nak kata nak lembut-lembut. Sistem pendidikan tu saya tak berapa nak setuju. Asal 2-3 bulan ni cerita kes semua tahfiz.
hafiz saja tuan-tuan. Kalau macam kawan-kawan saya tu dia kata besar Melaka dia ada sekolah khas dia. Sekolah khas dia di hal keadaan di cendera tu, hal keadaan dia hafiz Quran di sekolah. Dia hafal Quran di timur sana, dia pergi Mesir, duduk di Syumrah. Maksudnya dia daripada budak sekolah agama, dia hafal di pengajian ilmu fardu ain, kemudian dalam keadaan dia boleh bahasa Arab, yang mencari jalan. Jalan mana? Di setakat hari ni aku tak jumpa dekat Manjung ni tadi orang tadi. Manjung ni. Iaitu Imam Dun. Siapa imam hari ni? Yang ini imam Parlimen. Melaka sekarang tiap-tiap masjid dia dah tahu dua wakil. Imam Dun dan Imam Parlimen. Ada tuan-tuan. Tapi dia ambil budak-budak yang lulusan hafiz daripada Mesir. Budak-budak yang hafiz yang belajar di Syumrah yang di Mesir sana. Budak-budak Malaysia dah hafiz semua, dia apa gini. Dia akan jadi imam. Imam Dun dia akan datang. Bila-bila masih dia akan datang. Gila-gila dengan imam. Selanjutnya aku mula jumpa lagi istilah Imam Dun dengan Imam Parlimen. Yang aku jumpa Imam Cawangan dia je. Dia tak tahu lah, dia tak ada kat sini. Tapi di sana tiap-tiap Dun dia tahu. Mana? Bila saya lain biasa imam kawan lama. Hari ni imam baru. Ini Imam Dun Ustaz. Memang jabatan Entah. Oh, baru cantik. Masjid tu jadi cantik. Saya cakap kat Melaka tau. Saya kata kakak dengan pak-pak jabatan ni tebal. Dah 60 tahun lebih lagi jadi imam. Kalau Negeri Sembilan lagi dahsyat dah beli. 90 lebih, 60 lebih. Saya berjalan dalam Negeri Sembilan tu satu tempat nama Selaling Kuala Pilah. Yang itu imam dia baca khutbah ikut lorat Negeri Sembilan. Saudara-saudara yang dapatan dan bosan pada saudara-saudara pada diri dia takut pada tanah. Orang Negeri Sembilan dia cakap macam tu lah dia. Bukan kau ingat aku cakap Jerman kita ni. Cakap Negeri Sembilan. Kita sebagai umat Islam, kalau takkan pada Allah, dia cakap macam itulah. Orang Negeri Sembilan dia jenis lenggok-lenggok macam. Kalau marah kawan pun dia cakap lenggok, bangang macam ni. Dia kalau marahkan orang pun dia cakap macam tu, bangang macam ni. Dia tak cakap kasar-kasar. Allah Akbar. Habis, keadaan apa? Harus jadi antara kurnian-kurnian Allah yang bagikan kepada kau. Dulu dalam keadaan bersemayang tak ada ilmu. Tiba-tiba tahun mana mula kau nyusun semayang. Berpuluh tahun aku semayang, aku tak tahu makna Fatihah. Bila dah duduk dalam majlis ilmu, akhirnya aku kena belajar cara faham Fatihah. Dah 20 tahun aku semayang, aku tak tahu makna tahiyat. Akhirnya aku belajar mengenal tahiyat. 20 tahun aku semayang, aku tak tahu apa yang aku cakap dengan Tuhan. Sekarang aku mula faham. Dah lepas, dah faham. Akhirnya kau nampak cerita atas dunia ni, kalau kau dapat selesaikan satu masalah, dia boleh selesai sama masalah. Nak tahu semayang ni apa yang Tuhan tak? Ada tujuan semayang ni. Apa konsep pada semayang ni? Apa sebenarnya yang Tuhan perlukan di antara yang Tuhan tak, yang dihamparan, yang takkan daripada bukan, yang Tuhan tak bagikan kepada makhluk hasil daripada semayang ni. Nampak situ yang lain dia semua terbuka. Faham? Baca orang tanya mana lebih dekat jalan kepada Allah Ta'ala, hampir diri kepada Allah Ta'ala. Yang jalan hampir diri kepada Tuhan yang pertama, ialah yang paling hampir dalam sembahyang. Di mana lagi lah keadaan yang lebih hampir dalam rokok? Mana lagi lebih hampir kita dengan Tuhan dalam sujud? Habis. Gitu ya. Baca. Macam tuan-tuan baca penyiaran tu. Baca satu hari satu muka surat. Satu hari satu muka surat. Cukup pada satu, ataupun lepas sembahyang satu muka. Satu hari satu juz tu tuan-tuan 20 muka surat, 10 lai. Tak boleh selesai. Nabi Asyir mengaji. Tak boleh 40 minit sejam ambil ruang. Dia tak duduk sekali macam tu. Orang awam ni dia tak boleh baca lama-lama. Dia kena baca 15 minit. Lepas zuhur 15 minit dapat 3 muka. Lepas asar 15 minit. Maknanya 3 kali bacakan 1 juz. Bila 1 juz 1 bulan dikhatam 1 kali. 1 tahun 12 kali. Allah panjangkan umur dia lebih 5 tahun. 560 kali dia khatam Quran sebelum daripada habis riwayat hidup dia. Faham tak? Baca Quran tu macam tu. Kalau bagi orang yang tak faham 15 minit dia bosan. Dia akan bosan. Bacakan Quran atau kau nak baca Quran kalau mata kau mengantuk, jangan kau bacakan akan Al-Quran. Nanti dia melarut-larut, kemudian baca 3 kali
gagak-gagak tergulang. Wasajajanna. Dia jadi begitu. Bahkan Nabi kata, tidurlah kamu akan seketika, kemudian baca balik Al-Quran. Jangan baca Quran dalam keadaan ketika mengantuk. Nabi tak kata. Tapi Nabi tak bagi. Lakut dalam keadaan bacaan itu akan menjadi lemah dan dia akan memenatnya. Lepas tu dia suruh baca. Biasa mikrofon macam ni warna atau museum. Dalam keadaan awal baca, yang disuruh baca Al-Quran ni sebelum daripada waktu subuh. Itu waktu sahur pun daripada yang afdal. Masa tu baca mata segar. Masa tu baca suara main suara dalam. Zalikun kita abullah ribafi hudal ilmu. Sedap daripada dia. Allah Akbar. Ya. Lebam-lebam. Kempayah. Nampak jalan senang saja kita. Kadang-kadang kau dengar pendapat-pendapat orang ni dia jadi masalah. Bila timbul masalah kan dia timbul perpecahan. Bila timbul perpecahan jalan senang begini. Kau carikan sibukkan diri kau dengan majlis ilmu, bertambahkan akan amal kau seolah-olah kau rasa besok lusa kau akan mati. Maka pulunlah amal cepat-cepat. Elakkan ikhtilaf, elakkan perbantahan. Terus hubungkan. Beramal berapa banyak kau boleh pulun. Siang dalam keadaan kau tidur, malam kau beramal. Siang kau tidur, malam kau beramal. Cuba. Orang senang nak tersingkap tabir ni tuan-tuan. Saya lah dalam saya. Ada senang nak terbuka tabir ni. Orang yang menjaga malam keluar kepada tidur ni senang. Tapi nak kena kawal. Orang tak cukup tidur ni barat. Dan Quran ni pula dia tak menentukan ustaz tak ustaz. Kalau saya pun sendiri kalau terlupa baca Quran dalam seminggu 2 minggu, buka balik Quran dibaca dah mula slow Quran ni kalau orang awam pun kalau hari-hari dia buka dibaca nanti belajar. Janji hari-hari baca. Quran dia jangan baca. Okey? Ya, boleh. Habis dan syariat pun akan ingat kepada Allah Taala dengan rantai ujian sikit lagi. Akan diterik dia akan dengan rantai ujian. Aku kasih kau rezeki murah-murah, kau tak naik dengan tangga syukur. Allah rembat dia dengan azab. Bila rembat dia dengan hal keadaan dengan ujian dalam bentuk macam ni. Mula-mula Tuhan tarik rezeki. Datang tak hati dekat Tuhan. Allah tarik rezeki. Datang tak hati dekat Tuhan. Dia terlalai lagi pada ketika itu. Dah miskin, dah hidup susah, kalah lagi syukur pada Allah. Kemudian minta pula duit Tuhan. Datang pula duit zakat. Minta apa? Duit zakat, duit Tuhan. Pakai miskin yang tak semayang ni cuba jatuhkan fatwa. Orang tak semayang, orang langgar perintah Tuhan, boleh tak makan duit zakat? Yang terbaru ni pula kafir, boleh tak makan zakat? Duit zakat. Tanya dululah duit zakat. Muka berapa boleh? Duit zakat lain, Baitul Mal lah. Baitul Mal lain. Baitul Mal ni kalau orang Baitul Mal dengar cerita di Turki ni ada sistem pentadbiran masjid dengan masjid yang dibuat begitu canggih lah. Maka orang Malaysia ni pun dia nak pergi tengok. Dia boleh gunakan duit Baitul Mal tu buat tambang pegawai-pegawai dia pergi balik. Baitul Mal dia boleh resaksi. Dia tak sama dengan buat perbuatan zakat. Nak kasih kafir. Bagus pula ada orang kata tak payah. Okey? Itu lah. 2-3 hari ni balik. Sampai aku rasa nak berhenti mengajar. Nak tanam ganja pula. Nak tanam. Maknanya kita 1 bulan. 3 bulan lagi aku datang esok aku. Ni 2-3 hari ni isu kan? Isu kaca pula tu orang aku lah. Orang bawa aku dia. Isu kaca kisah isu bentuk macam ni. Cerita ni kalau tengok zaman tuan-tuan yang daripada saya tak jauh berapa lah. Kalau aku 28 buat 32 lah. Jangan tak jauh sangat lah. Agak sekata tahun 70-an mana? Bila buat kenduri kahwin ni, bila dia orang berkampung malam tu, dia orang gentil ni Islam. Lama je bang, dalam pasal selatan. Ni tahun 70-an, masa tu undang-undang ganja tak ada dah. Tak ada lagi bang. Orang ni semua buat di sekolah ke? Tunggu pesan SPM. Itu dulu.
Zaman-zaman dulu, tahun 70-an kan, cerita gajah ni tak ada hukum lagi tau. Masalah undang-undang tak ada. Dekat rumah orang kahwin, dia gentil selalu. Ilah ni pula nak buat ganja, nak tanamkan ganja. Entah tu kan, macam-macam. Malaysia ni apa kau tanam pun tak jadi. Semua alasan salah guna. Tak boleh? Daun ketum, digunakan makfit, masuk ke ubat nyamuk, dah jatuh haram. Tak apa, dimasukkan pula makfit, masukkan tik lembu kering, dah jatuh haram. Benda semua ni asal halal. Makfit je yang haram ke? Mak Dada hanya pandai-pandai buat campuran ni, tak boleh, ni tak ada. Dia campur. Kisah orang yang buat tu orang lain. Kisah tujuan asal tu kau buat tu. Dah orang nak minum daun ketum pun duk mikir-mikir halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Halal haram, halal haram, halal. Ada betul pula. Allah, apa salah daun ketum. Manusia ni tuan-tuan, dia dah tak ada kerja. Dia buat je air limau, dia campur je serai. Lah minum air limau serai pula rumah tu. Sedap pula. Sedap pun. Sedap pula. Dah tak ada bahan makan orang perempuan. Ini dicampur, ini dicampur, ini dicampur, ini dicampur. Sudah lah. Nasi kuning. Dia jadi makan jadi satu handal. Kalau tuan-tuan pergi, laku tuan-tuan buat kedai makan ni menakut-nakut ni. Menakut-nakut ni. Memang harga pun menakut-nakut. Antara 5 bala yang berlaku, 5 kesalahan manusia dengan 5. Apabila di antara hal keadaan peniaga bermain dengan dacin, maka dia akan berlaku bertambah zalimnya pemimpin. Manusia dalam keadaan mempeleki-leki, menahan keadaan melatakan akan zina, lalu akan diturunkan, disekatkan air, lalu turunnya penyakit taun. Apabila manusia tak berpegang kepada Al-Quran dan hadis, lalu kami jadikan permusuhan di kalangan sesama mereka. Ini 5 perkara yang Rasulullah kata dilakukan oleh manusia yang dibala dia dengan 5 perkara. Itu dalam syarat dia ada. Hadis tu ada dalam syaratan ni. Barang mahal, berpunca bala dia daripada mana. 5 tu Rasulullah dah bagi tahu lebih awal, tuan-tuan ya. Tiba-tiba duit tak ada, duit ni tak ada. Ingat bila duit tak ada, dia boleh kembali ingat balik kepada Allah. Ini saya cerita zahir sepatutnya huraian ni bukan kat sini bang. Saya nak ceritakan zahir ayat dulu. Mula-mula dia senang, tak naik dengan tangga-tangga syukur. Tiba-tiba Allah balas sikit, susahkan dia sikit. Minta tak dengan susah, itu dia merayu dengan Tuhan. Tapi tidak, apa dia terus dalam keadaan ingkar dan berdosa kepada Allah. Ini yang saya tanya tadi. Boleh orang yang tak sayang makan duit zakat? Kita tanya. Bolehkah orang yang tak sayang dia makan duit zakat? Boleh ke dari segi hukum? Saya tak boleh juga kan? Tapi tanyakan soalan tu. Sama-sama tuan akan dapat jawapan dalam bentuk. Yang kau suruh perintah supaya kau anak beranak pakai tudung, kau tak dengar cakap Tuhan. Tapi apa yang kau nak bila susah minta duit kepada Allah Ta'ala, kau minta Tuhan patuh pula dengan arahan kau. Samsing orang miskin ni tuan-tuan. Paling bangsat manusia ni bila dia pakai dia miskin papa di dunia, kedana di akhir. Kedana di akhirat. Padahal kalau mengikut dalam kitab Muhimah yang tuan-tuan belajar, orang kaya ni masuk syurga, orang miskin ni masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Dia dah duduk bersenang-lenang, dah lepak dengan bidadari, dah boleh kaya tu, dia hegi-hegi lagi. Orang kaya banyak nak kena jawab. Kau nak beranak 4 orang, kenapa selipar ada 40? Kau ni manusia ke dipan? Bini kau 1, kasut tumit tinggi ada 12. Kau kahwin dengan manusia ke kahwin dengan yang kala jengking? Jangan kata kasut yang tersadai itu tak kena soal lah. Kau punya garaj boleh buat rumah PPRT 2 biji, mereka tak kena jawab. Kau buatlah muka kelat kau pagi-pagi ni. Garaj kau tu sampai taruh tahel, boleh buat rumah PPRT 2 biji, agak-agak tak kena jawab ke? Ini contoh lah bang, contoh. Kau beli barang antik berbelah-belah ribu, tak ada manfaat pada kau, pada bini kau dan anak-anak kau, sekadar piasan untuk menarik perhatian manusia.
Benda tak ada jawab kan. Dulu saya dah cakap, duit ada lebih, tak ada apa. Beli sudu besar, sudu kayu yang besar satu sana, garpu kayu yang besar sana satu. Tak ada manfaat. Dia tak perasan dia bodoh, sudu boleh buat perhiasan. Pagi-pagi kena bodoh kat aku. Agak-agak cantik ke sudu buat perhiasan? Tak cantik lah. Ada manfaat dia tu? Tak ada. Lain boleh dia takkan lepas jawapan daripada tak kena soal dengan Tuhan. Kalau sudu dengan garpu tak ada manfaat. Maksudnya bila anak tak ada, dia turunkan sudu tu, suapkan laki dia air. Bukan. Kalau dia nak makan mi, laki pula ambil garpu tu cocok. Buka mulut mahal. Kalau macam itu, dia ada manfaat. Kalau sekadar biasa macam tu, dia tak ada apa. Orang kaya ni tuan-tuan, orang kaya ni, kisah tempat saya ni lah. Oh, macam Taj Mahal. Taj Mahal rumah ni, cantik. Bodoh tu dia datang macam mana? Dia nak juga buat pondok antik macam orang asli buat tu. Nak duduk depan rumah, nak lepak-lepak. Rumah kau dah besar, tapi kau minat pula rumah pondok orang-orang asli. Beli tuan-tuan, buat daripada atap, daripada itu letakkan depan rumah. Buat lagi kemah, buat lagi air terjun depan, air terjun. Dah buat air terjun tu dah satu bab. Letak patung bangau 2-3 ekor. Kemudian ada katak lebih kurang itu jugalah. Dia ada kat depan bentuk macam tu. Ini semua dia jadi. Tuhan kasih nikmat dan dia jadi. Memang dia akan jadi macam tu. Akhirnya dibuat kerja-kerja. Bila tak dapat macam tu, Tuhan akan tarik nikmat. Masa tarik nikmat, Ya Allah, Ya Allah. Ayat itu je nak dengar apa? Ya Allah, aku dah lega. Ya Allah, aku dah lega. Tuan-tuan, kalau duit ni bertambah, ada amal yang short dia jadi masalah. Kalau duit ni bertambah, amal tak tambah pun dah cukup masalah. Tetapi kalau rezeki bertambah, amal yang asal tu jadi short, yang ni malu. Bila tak ada kata gaji dia biasa, bagus dia dapat sembahyang berjemaah. Naik allowance sikit, Zuhur dah mula tinggal. Bila naik lagi allowance sikit, dah sembahyang pun kat rumah lewat-lewat waktu. Naik sikit daripada allowance, dah mula tertinggal Qabliyah dan Ba'diyah. Naik sikit daripada allowance, pak dah habis wirid lepas doa lepas sembahyang pun tak ada. Naik lagi sikit allowance, doa pun di ujung-ujung Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah alhamdulillah amin. Siap kasih pelengkis lagi kat Tuhan. Apa dia? Siap kasih pelengkis. Itu yang itu tak masuk dalam bab ni tau. Tak ada masuk. Yang ini cerita orang ni bila tak ada kata dia ni beramal-beramal susah. Allah tengok hati dia. Ini apa masalah? Duit. Allah bila bagi duit lalu dia beramal dengan keadaan tenang. Tak ada lagi ingatan dia terhadap duit. Dia senang dia beramal. Dia ni apa masalah lagi ni? Oh dia bujang, belum kahwin. Allah jodoh pada. Makna masa tengah sembahyang tak ada nak ingat perempuan lagi dah. Tuhan penuhkan keperluan dia pada ketika itu. Pergi. Segala nikmat ini adalah barang yang menolak apa yang istighal dalam hati manusia. Kalau Tuhan sayang manusia, maksudnya kalau Allah nak bagikan kasih yang halus pada manusia, dia tengah sembahyang, apa benda yang masalah dekat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah rezeki, maka Allah keluarkan rezeki dia. Tujuan dia pasal apa? Memudahkan kehidupan manusia. Yang kedua, dalam keadaan nak membuang kekerohan akdar, kekerohan yang ada dalam hati manusia. Maknanya Allah Ta'ala seolah-olah Allah mengatakan, aku tambah katakan nikmat kepada engkau ini supaya barang ini tidak ada lagi dalam ingatan kau ketika kau beribadat kepada Allah. Amin tak? Dia jangan jadi terbalik. Bila sembahyang tak ada duit, hidup susah, Allah pun hantarkan rezeki. Bila hantar rezeki, dia ambil rezeki tu, dia taruhkan dalam hati. Bila dia sembahyang, habis dia ambil ingatan terhadap Allah, dipakai dia keluar. Yang ni kufur. Allah kasih rezeki supaya hati mudah berhubung dengan Tuhan. Bukan Allah cari rezeki, disibukkan memikirkan hati itu dengan rezeki, hingga terhijab dia pula kepada Tuhan yang memberi rezeki. Yang ni tak kan? Yang ni balik. Pak, dah tua-tua ni macam kita ni, kayu-kayu macam kita ni masih masuk apa ni? Apa kayu ukuran kita? Adakah Tuhan kasih kita yang terbaik? Contoh hari ni, apa yang terbaik Tuhan bagi? Setengah jam lagi nak sembahyang, kita dah dalam keadaan nak subuh, kita dah siap berwuduk. Setengah jam lagi sebelum subuh kita dapat Quran sedikit. Setengah jam sebelum kita dapat subuh, kita dah dapat munajat sikit, dah dapat zikir sikit. Setengah jam lagi pada subuh, kita dah dapat solat tahajud dan solat witir pada ketika itu.
Bila dengar azan tak ada penguatan terus kita pergi ke sembahyang. Tiba dekat sana ke hal keadaan terus kita dapat tahiyatul masjid, dapat juga sembahyang sunat qabliyah. Lepas dah kata, oh, tengok. Yang ini yang asal lah. Yang ini asli pun yang asal. Tiba-tiba dalam 2-3 bulan Allah kasih nikmat pula lagi. Allah kasih dia di antara cucu dia. Cucu pula beranak kat Ipoh. Kau ada? Ipoh. Pergi dekat Ipoh. Pergi kat Ipoh pun tak kisah kau pergi kat mana sekalipun. Tapi hal keadaan yang terbaik, bila azan, hal keadaan kau sembahyang di mana tempat diazankan. Itu dia. Jangan pergi masjid kerana masjid. Jangan pergi masjid kerana masjid. Jangan sembahyang berjemaah sekadar untuk di masjid. Mula-mula yang nak kena tanam dulu sifat solat berjemaah dulu. Maksudnya, bila tiba satu ketikanya, kau nak pergi sembahyang asar, pelangkah hanya petik pun sampai lontung, angkat, patah hati. Kena tuan ni, start motor, petik pun turun, patah. Ini kau takut pada kecil, takut kena petik atau apa sebagainya. Tiba-tiba, kalau orang datang kata kerana nak meraihkan masjid, maka habis cerita ni. Dia akan sembahyang di rumah. Kalau orang yang nak meraihkan bagi solat berjemaah, nak cari fadilat berjemaah, dipanggil bini dia. Mak, jom kita sembahyang berjemaah. Anak-anak ada, jom berkumpul, ayah tak pergi masjid, jom kita sembahyang berjemaah. Cerita dasar ni kau nak sembahyang jemaah. Bukan cerita kau nak imarah semata-mata imarahkan masjid. Bila berlaku petik, maknanya kau sembahyang berjemaah di rumah. Di rumah lah kan. Ya. Mahal aku mengantuk hari imam begini kan. Sebelum ini jadi atau dia cakap dengan bini dia, hang pilih dua, hang nak jadi imam ke hang nak bang? Akak pilih mana kak? Orang lelaki sunat kuat. Bila bang ni orang perempuan ni asal hukumnya haram sembahyang di masjid, lihat haram. Kalau kain orang bang dia masuk masjid, dia sembahyang atas masjid tak boleh. Haram. Sembahyang dalam masjid boleh. Jangan sembahyang atas masjid. Tak boleh. Kau jatuh kubah atas tu. Baik. Ustaz, apa hukum orang perempuan sembahyang atas masjid? Haram. Fatwa terbaru ni. Apa hukum orang sembahyang perempuan sembahyang dalam masjid? Kalau sebarang. Siapa-siapa sembahyang atas masjid hukum dia. Pakcik, jangan sembahyang bawah tu, naik ke atas. Jangan, hukum dia. Ya, betul Nabi masjid ni cantik, orang tak ada. Betul lah kata. Harga masjid pun dah main 5.6 juta, 7-8 juta. Yang terbaru dalam keadaan dibuat lampu senayan juta, berapa belas juta pun kita tak tahu masjid tu besar. Dah jadi pula masjid tu, dia dah tak jadi pula satu tempat orang ziarah masjid tu besar. Bila orang satu pihak buat masjid atas air, masjid terapung, dah datang ramai-ramai nak pergi tengok masjid terapung. Rombongan masjid terapung. Faham? Betul dia. Oh, baik. Itu rombongan pergi dekat makam Nabi Musa. Kalau makam Nabi Musa dekat sini, dia boleh menyandar kan, membelakangkan makam tu, dia boleh menyandar ke makam tu, ambil gambar tu. Orang Melayu kalau kata makam Rasulullah tu, saya baik kawan dia. Kalau tidak, orang Melayu dah menyarap tepi jaring. Orang Melayu ni kan kemaruk beza. Sebab tu kalau dia ambil gambar dulu pakai kodak. Kodak 36. Gambar dia boleh keluar siap dengan SS 38 ke 38 ke. Itu dia. Bagi makam Nabi Ibrahim, bagi macam tu. Ambil pusing dengan biadab pada macam tu. Itu berai orang Melayu. Kalau orang tanya kau, mana lebih baik kalau kau pergi ziarah? Kau nak pergi ziarah Palestin, pergi mana-mana? Kalau kau boleh cari, pergi satu rombongan. Yang dalam rombongan tu tak ada orang lelaki. Baru aman ziarah ni. Kalau ada orang perempuan, lelaki biadab, lelaki tak sebenar. Ya, dahsyat. Boleh ambil gambar macam ni, macam
Habis siapa yang tidak suka akan anda zikir kepada Allah ketika sihat afiat dan luar rezeki, maka akan dipaksa supaya zikir ingat kepada Allah Ta'ala dalam tiba ni bala bencana. Petang-petang lepas balik surau, minum sekejap, lepas tu zikir sekejap, zikir Fatimiyah, zikir ya Allah, ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tak nak, tapi Allah nak cari juga kau. Allah pilih kau nak dapat dengan dia. Dia rebat sikit dengan bala. Baru duduk kat hospital, Allah, Allah, Allah. Kalau semput Allah, Allah, Allah. Kan lagi tu Tuhan ajak zikir dengan lebih baik dalam keadaan sihat, dengan penuh nikmat, selesa di rumah. Kau tak ada, Tuhan nak suruh juga kau berzikir. Dia datangkan sikit penyakit, dah duduk dekat hospital, lagi pula baca wali, zikir tak betul. Allah, 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 Allah. Apa nak makan? Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Adik-adik dia kata, abang sihat, semput bodoh. Allah, Allah. Dalam semput tu boleh bodohkan orang. Dalam semput tu boleh bodohkan orang lagi. Allah, Allah. Bila doktor kata baik. Pergi bayar bil. Berapa bil? Ada 16,000. Bil kalau semua kelebat tebu, obat 16,000 batik. Besok dia cerita kedai kopi. Semalam aku keluar hospital, nasib baik anak aku ada bayar 16,000. Bangga pula bil 16,000. Oi, Melayu. Kau faham tak kat aku ni? Masa kau sakit, hari tu bagus ni kau. Allah, 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 Allah. Silap-silap kena yang jenis semput panjang tu, zikir lagi tinggi. Allah, 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 Allah. Itu zikir wali. Allah, Allah. Bila dapat 20,000, aku kena bil lagi tu 20,000. Barulah tak jadi. Faham? Dan cantik lah duduk lepas sembahyang, duduk kat rumah, suruh bini buat kopi sama ada dibuat di kopi tu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, zikir. Bini pun buat kopi, letakkan tasbih kejap, minum, tak ada apa nak buat, tangan tertarik pada tasbih, zikir balik, zikir. Kan aman macam tu. Pegang dia, tak nak buat jadi macam ni. Ada yang Tuhan letakkan lagi kuat. Bila dia kena gibat, Allah, Allah, Allah. Dah berapa puluh tahun ni tak bagi Tuhan macam tu. Bila kena nikmat macam tu, kena bala bentuk macam tu, tiba-tiba hati dia pot dekat Tuhan. Nak cerita, temperature paut. Bukan tidak, temperature paut tu. Ya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Engkau zikirlah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Zikir dia macam tu. Macam tu engkau zikir. Tiba-tiba Tuhan datang kau berjangkit, jantung sedap. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Cara kau paut tu dia punya naik. Faham? Contohlah bang, jam-jam tadi duduk kat mana? Tiga subhanallah, alhamdulillah. Dia tak nak sebut alhamdulillah, dia kata alhamdulillah. Boleh. Faham? Makmum ni lurus, tak percaya nak pula makmum masjidnya. Bagus, dia nak mengamin pun. Lalim. Boleh? Aku warak juga, boleh? Warak ni lah. Cuba sekali-sekali hanyutkan ni. Hanyutkan ni. Bila terlepasnya, waraklah. Subhanallah, 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 subhanallah. Betul kau bersin. Hacau. Alhamdulillah. Ikut. Alhamdulillah. 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 Mengantuk. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang belakang tu dia macam baru lepas kena ganja hem. Macam kena daun ketuk. Dia mula kaya dah. Dia jadi macam saya buat tak? Kalau kata tengah-tengah zikir pagi, subhanallah, 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 dia kata subhanallah. Kita juga alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal pun 10. Orang sembahyang ke mamai ni lah. Sembahyang ke mamai.
hamba Allah tu Ustaz, dia tengah sembahyang subuh, dia jatuh terus meninggal. Orang tu sembahyang dalam baik, mati dalam baik, kita buktikan kan dia jatuh tu sebab apa? Takut dia biadab dengan Tuhan tengah sembahyang, dia entah mengantuk. Dia buat mengantuk, jatuh tu sembahyang mengantuk, terbalik ke belakang, dia terbalik ke belakang gitu. Orang sangka baiklah orang tu mati dalam ketika nak beribadat kepada Tuhan, itu yang penuntung. Dia jaga baik-baik. Bila kau tak pasang seperti mana yang saya pesan, bila kau sembahyang kau tak pasang, yang pertama bahawa dalam ibadat kau ni Allah yang pilih. Yang kedua, bila hal ini akan dikau masa nak sembahyang, tiga tu lazimkan. Hal keadaan kau jangan buat tak tentu halal. Pasal Tuhan yang sedang bersembah itu dia sedang melihat. Dalam hati jangan cakap apa-apa, pasal Tuhan yang menjadikan kau tu maha mendengar. Masa sembahyang niat betul kerana Allah, jangan niat lain, kerana niat hati tu maklum dalam ilmu Allah. Kalau tiga tali ni ada dalam sembahyang, kata wali itu Allah, kata kalam hikmat akan melakukan betul. Bila kau tak hubung Tuhan, main tam promo je pergi ke dan Allahu Akbar. Imam pun baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Alah ini Jumaat aku terlupa surah panjang. Kalau aku tahu aku tak ada. Aku agak-agak dalam 50 makmum tu mesti ada dua orang yang cakap bunyi. Betul? Kalau lagi tak bersuara. Nak yang muda-muda belasan tahun. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil alamin am yakuluna iftara. Kalau baca lagi tak apa. Jadi baca Tanzilul kitab la raiba fihi hudan biluna bin. Dah pagi Jumaat malam lagi aktiviti malam Jumaat dah diri dah gigil dia entah baca pula dah baca pula surah Insan, tiba-tiba nak sujud pula terlupa. Innama yu'minuna bi ayatina allazina idza dhukiru biha harru. Makmun tak tengok harru, makmun dia bagi harru, orang jawab biru. Baru biru dijawab. Jawab macam tu. Baru. Imam sudah habis kan? Habis. Makmum pula tak apa. Baru. Tak. Lu kira dia baru. Tak jadi. Orang duduk sat depan tak menghafal. Rupa orang belakang hafal. Baru biru. Apa dia? Ya, ada. Nampak macam mana? Kalau tempat aku dah 30 imam, tiap-tiap 30 tahun jadi imam, tiap-tiap kali nak sembahyang ada je depan tu, ada ketah tu. Kalau aku macam-macam betul sikit, ketah ni habis saja dah. Mana simple, tempat saya dibuat dua kaki dua. Lepas tu dipaparkan macam. Bukan kita rekaan tuan-tuan. Saya ada sembahyang subuh. Memang subuh tu tengah-tengah sembahyang ribut sampai depan mata saya papan tu terbalik ke bawah. Imam lagi simple baca begitu lagi baca betul baca Quran. Pasal ayat sejadah tu dah terbalik ke depan. Imam baca tengok lantai je. Betul senang banyak Imam berapa je kan. Allah ya apa lupa. Dan dalam kedua hari ini Allah berkenan Allah keluarkan yang mana itu kan sebesar-besar dia kepada hamba-Nya. Jumpa pada malam yang 74 insya-Allah. Bismillah.